tak ada parti pun. Ada sebilangan kecil. Majoriti dalam PAS, dalam UMNO, dalam PKR, dalam DAP, dan majoriti rakyat yang tak ada parti ni, majoriti mereka, they just want to go by. Mereka just nak teruskan kehidupan harian mereka. Mereka nak memastikan bahawa ekonomi mereka, esok aku nak makan apa? Okey. Bismillah. Kita bawa cerita tentang kedai KK Mart sekali lagi. Alamak. Apa pula is KK Mart lagi ni? Bukan dah kena dakwa ke? Dia punya orang tu dah kena dakwa semua. Apa cerita lagi yang KK Mart ni kan? Baik, kita cerita KK Mart tuan-tuan. KK Mart, kedai KK Mart di Perak dibaling bom petrol. Sebuah cawangan kedai serbaneka KK Mart di Bidor, Perak dibaling dengan bom petrol kira-kira pukul 5 pagi tadi. Menurut laporan China Press, bom petrol itu jatuh, namun dia jatuh di kawasan kosong depan kedai yang terletak di Jalan Moshi dan tidak meletup. Tiada yang cedera dan pekerja KK Mart membuat laporan polis sebaik saja insiden itu berlaku. Raikan kedai serbaneka KK Mart berdepan kesaan boikot susulan penemuan stokin dengan kalimat Allah di cawangannya di Bandar Sunway. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri berkata, kejadian itu dan polis sedang mengesan pihak yang bertanggungjawab. Siasatan itu dilakukan mengikut Seksyen 427 atas kesalahan khianat yang membawa hukuman penjara tidak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Now, dalam masa sama, CCTV rakam dalang baling bom. Ni dia. Ni kereta apa ni? Kereta King ni. Polis mendedahkan CCTV di cawangan KK Mart Bidor, Perak merakam individu yang dipercayai dalang kejadian membaling bom. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri berkata, lelaki itu dilihat kira-kira 5.35 pagi tadi di kaki 5 berhampiran kedai itu dan turun dari kereta berwarna gelap yang mempunyai pelekat syarikat penghantaran. Oh, saya rasa GRAB ni. Dilihat membaling botol kaca dipercayai mengandungi minyak tanah dan meninggalkan tempat kejadian sejurus selepas itu. Pihak polis sedang giat menyiasat suspek dan kes disiasat di bawah 427. Bagi siapa yang mengetahui kes ini atau ada maklumat, maka bolehlah hubungi polis di talian berikut. Okey, pihak polis menasihatkan orang ramai supaya tidak terlibat dengan kejadian itu. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, apa reaksi Akmal Saleh? Akmal kecam tindakan baling bom di KK Mart. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal mengecam tindakan membaling bom petrol di sebuah cawangan kedai KK Mart di Bidor, Perak. Dia berkata, tindakan melampau seperti itu tidak boleh diterima. Sudah tentu kami mengecam sekeras-kerasnya tindakan melampau itu. Katanya, Akmal bahkan berkata kempen boikotnya akan diteruskan, tetapi menasihati mereka yang memboikot supaya bertenang. Bertenang dan kekal boikot, bukan bakar kedai. Dilaporkan bom petrol dilemparkan pada pukul 5 pagi tadi. Nah, tuan-tuan, bila pentaksub, pelampau-pelampau agama sudah dibakar semangat mereka untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Jadi soalan kita, adakah yang membakar itu patut bertanggungjawab? Patut bertanggungjawab dalam perbuatan tersebut. So dalam kes ini, soalan kita, adakah patut Akmal Saleh sepatutnya mengambil tindakan bertanggungjawab di atas usaha untuk nak membakar sentimen kaum dan juga agama di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan ini, sehingga menimbulkan kecauan ini? Bagi saya, tidak cukup Akmal untuk mengecam tindakan tersebut. Akmal Saleh perlu mengambil inisiatif turun dan juga memohon maaf kepada KK Mart. Macam dia boleh teruskan usaha nak boikot, tetapi dia kena memohon maaf kepada KK Mart di atas tindakan dan ucapan yang membakar semangat kaum dan agama itu telah menyebabkan pihak-pihak bodoh dan tidak bertanggungjawab telah mengambil tindakan yang tidak sewajarnya, menyebabkan ada berlaku tindakan sedemikian. Tuan-tuan, kat dalam kedai itu tak semestinya orang bukan Islam. Yang kerja KK Mart ni kebanyakannya orang Melayu.
Bayangkan kalau betul botol itu meletup, terbakar, yang mati dalam tu orang Islam. Kita nak kata apa? Kita nak cakap macam mana? Tak payah orang Islam lah. Kalau orang bukan Islam pun sama je. Hadis Rasulullah SAW, membunuh orang bukan Islam yang zimmi lebih besar dosa dia daripada membunuh orang Islam. Tak percaya, pergi cari hadis tu. Perbuatan ini sebenarnya kita boleh relate kepada apa, tuan-tuan? Dia macam ni. Niat Dr. Akmal Saleh ni baik. Niat dia. Kan? Tetapi niat tidak pernah menghalalkan cara. Niat dia nak mempertahankan akidah. Niat dia adalah untuk memastikan bahawa Islam itu terjaga. Baik. Kami pun begitu. Cuma kami tak ambil extreme measures sedemikian. Kami tidak mengambil tindakan yang kami tahu akan mengundang kecelakaan, akan mengundang pentaksub-pentaksub yang bodoh untuk mengambil tindakan yang akhirnya akan mencetuskan perbalahan, perkahlian, pergaduhan dan pertumpahan darah. Tuan-tuan ingat teroris itu bermula daripada mana? Teroris itu bermula mereka membaca buku-buku, mendengar ceramah-ceramah. Penulis buku itu tak bersalah. Penceramah itu tak bersalah. Tetapi bila mereka dengar ceramah itu, kemudian mereka interpretkan. Dalam hal ini, Akmal Saleh tak salah. Dia hanya meluak-luak perasaan sebagai orang muda. Dia lahir, dia muda daripada saya. Sebagai orang muda, dia meluak-luak perasaan dia. Tetapi cara penyampaian dia itu akan ada orang-orang bodoh yang ekstrim yang akan berfikir, ini adalah seruan jihad. Kita patut langgar mereka. Kita patut musnahkan mereka. This what will happen. This is exactly apa yang saya cakap hari itu. Dalam kita agama kita pun, kita jangan melampau. Biar pihak berkuasa laksanakan tugas mereka. Dah kena dakwa pun, dah kena tangkap, dah kena dakwa pun semalam KK Mat dan juga yang sewaktu dengannya. Dah kena dakwa. What you expect to get out of this? Apa yang you expect to get? Kan? You nak expect dapat apa dalam perkara ini? Sebab itu, dalam hal ini kan, KJ, yang ni saya kena respect KJ lah, yang bab ni lah. KJ kata apa? Mesej dah sampai. KJ saran Akmal stand down berkait KK Mat. Okay. Khairi Jamaluddin menyarankan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh supaya stand down, iaitu kembali bertenang memandangkan tindakan undang-undang berhubung penemuan stokin kalimah Allah di cawangan KK Mat sedang berjalan. Khairi yang pernah menjadi Ketua Pemuda berkata, beliau faham Akmal memain peranannya sebagai pemimpin saya UMNO. Namun sampai masanya untuk stand down demi kemaslahatan umum, kebaikan umum. Akmal, you have made your point, kata Khairi. Saya risau benda ini terbawa-bawa jadi sesuatu yang mengeruhkan lagi keadaan. Exactly. Walaupun KK Mat sudah meminta maaf, kempen boykot dicetuskan oleh Akmal masih diteruskan. Saya memahami kemarahan orang Islam, jangan main dengan kalimah Allah. Tetapi sejauh mana tindakan kita? Kita kena imbangkan antara balasan yang setimpal, berpandukan pada semangat belas kasihan dan bermaruah dan juga kemaslahatan umum, katanya. So, adakah dalam kes ini kita nak kata Khairi itu liberal, Khairi itu lemah dalam hal ini? Tak. Dan wajar juga kalau sekiranya ada di kalangan pemimpin bukan Islam sendiri bersuara. Pemimpin panaskan keadaan tak boleh cuci tangan, kata MP. Ahli politik membuat kenyataan mengapi-ngapikan dalam isu KK Mat secara tidak langsung bertanggungjawab dalam insiden bom petrol dibaling di Cawangan di Perak. Menurut ahli Parlimen Bandar Kuching Kelvin Yee, ia berkata serangan seumpama ini tidak sepatutnya berlaku di Malaysia, sebuah negara yang dikatakan aman dan sederhana dengan semua kaum belajar untuk hidup secara harmoni. Keadaan ini secara tidak langsung disebabkan keadaan semasa di mana pemimpin tertentu yang memilih untuk mengapi-apikan perpecahan dan memburukkan masalah berbanding mencari penyelesaian membina. Mereka tidak boleh cuci tangan dalam perkara ini dan secara tidak langsung bertanggungjawab sehingga memburukkan keadaan dalam tahap sekarang. Tuan-tuan, since Dr. Akmal Saleh sanggup mengambil inisiatif tersebut, dalam masa yang sama dia kena bertanggungjawab dalam isu sebegini. Betul,
saya setuju dengan YB Kelvin Yee, dia tidak boleh cuci tangan. Oh, saya kecam. Ya, kecam. Tetapi dalam masa yang sama, dia kena mula meredakan, dia kena mula meminta maaf kepada KK Mat dalam isu itu. Kalau dia nak boykot, itu silakan. Tetapi dalam bab ini, dia kena mula meminta maaf bagi pihak sesiapa pun. Dan dia kena keluarkan kenyataan supaya jangan lagi ada tindakan yang serupa, yang melampau. Akmal Saleh, bukan Akmal Nasir. Aku kalau Akmal ni, aku terfikir Akmal Nasir. Akmal Saleh. Anda muda lagi. You are very young in politics. Bagi saya, anda masih mentah dan green dalam memahami rencam politik. KJ ni sama umur dengan saya. Kan? Dan lagi tua tu ramai lagi lah. Kita memahami politik ni bagaimana. Nak tunggang isu ini boleh, tapi ada kaedah. Tengok macam mana cara KJ tunggang tadi. Nampak tak cara KJ tunggang tadi? Cara KJ tunggang itu bukan setakat orang Islam. Orang bukan Islam pun bersetuju dengan pandangan dia, dan malah artikel itu dikongsi kepada saya oleh orang bukan Melayu. Kan? Dia kata baguslah KJ dalam kenyataan ini. Exactly. Undang-undang kita ada, mahkamah kita ada. Biar let the justice takes its course. Biar mahkamah menentukan bagaimana hukuman dan sebagainya. Kita nak bagi kesedaran, bagilah. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bias tau dalam menimbulkan kesedaran. Tapi mungkin benda ni berlaku zaman masa tu ialah 2017 kan. Kemudian dia bukan orang bukan Melayu. Dia orang Melayu, orang Islam, perempuan. A woman caught selling Allah slipper in 2017. Netizen now asking, why wasn't anyone outraged? Pemilik kedai kasut beri alasan tidak sedar. Tak sedar bahawa slipper dia ada perkataan Allah dekat situ. Kan? Dia ada perkataan Allah dekat slipper dia. Dia tak sedar. Dia dah lama dia jual slipper ni, tuan-tuan. Saya dah baca artikel ni. Dia kata lama dia dah jual slipper ni. Baru tahu. Oh, rupanya ada. Kan? Ini pun ada. Pada tahun 2017, dakwaan kalimah nama Allah pada selipar benar di Perak. Selipar yang tertulis kalimah Allah, Asmaul Husna, Ya Hayyun Ya Qayyum, yang juga dirampas. Allah ada 99 nama yang telah dirampas dan tidak akan lanjut sedang dilakukan. Kalimah Allah Al-Hayyun Al-Qayyum dekat selipar juga. Nama Allah ni bukan setakat Allah. Kalau kita baca Asmaul Husna, ada 99 nama Allah yang kita tahu. Ada banyak lagi, tapi yang kita tahu ada 99 menurut hadis. So, sekarang ini, kenapa reaksi kita pada zaman 2017 tak sama dengan reaksi kita pada tahun ini? Adakah kerana yang itu adalah orang bukan orang Melayu, yang ini orang bukan Melayu, therefore kita kena tunggang orang Melayu ni supaya kita bangkitkan semangat, tuan-tuan. Kita kena bawa mereka, kita ni pejuang Islam, kita ni terpaling. Politik itu politik lapuk lah. Kaedah politik itu adalah kaedah politik lapuk. Kalau kita benar-benar nak memenangi hati orang Melayu ni, sebenarnya bagi saya, number one-nya ekonomi. Kalau kita benar-benar nak menangkan hati orang Melayu ni, number one, kita kena majukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu sekarang ni dah letih dan penat dengan politik perkauman ni, tuan-tuan. Majoriti orang Melayu dah penat dan letih dengan politik perkauman. Yang ada nak main sentimen-sentimen ni sebilangan kecil je. Yang pelampau-pelampau dalam PAS, dalam Bersatu, even dalam UMNO pun. Even yang tak ada parti pun ada, sebilangan kecil. Majoriti dalam PAS, dalam UMNO, dalam PKR, dalam DAP, dan majoriti rakyat yang tak ada parti ni, majoriti mereka, they just want to go by. Mereka just nak teruskan kehidupan harian mereka. Mereka nak memastikan bahawa ekonomi mereka, esok aku nak makan apa?